Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak, Pak Mawar? Alhamdulillah. Kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan lah untuk meneruskan sesi PDPR bagi subjek sejarah. Okey, jom kita lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Baik, hari ini Khamis 29 bulan 7 2021. Sebelum kita belajar seperti biasalah, cikgu akan ingat kamu mengenai baca doa sebelum belajar. Okey. Lepas tu polisi tingkah laku di mana ada adab sebelum belajar lah yang kita kena ingat. Biasa dalam kelas kita akan berjanji apa yang kita akan buat. Tapi sekarang ni disebabkan akan buat dia di rumah, polisi ataupun adab belajar pun mesti kita ikut lah. Seperti kena fokus, beri perhatian, apa yang cikgu beritahu melalui video ni dan sebagainya. Okey, di samping itu kita ingatkan kembali SSBC atau sekolah sihat, selamat, bersih dan ceria. Pastikan diri kamu dalam keadaan bersedia nak belajar, dah mandi kan, ceria dan pastikanlah semua peralatan untuk belajar tu ada. Okay, buku tulis, buku teks dan sebagainya lah. Okay, yang penting sekali diingatkan kepada kamu semua PBD lah, pentaksiran bilik darjah. Manakah sekarang dah masuk bulan 7, hujung bulan 7 ni. Okay, pentaksiran bilik darjah ni cikgu akan tafsir lagi sekali. Akan dibuat secara keseluruhan dan setiap kali kita belajar, cikgu akan beri tahap penguasaan pada kamu. Berdasarkan apa yang kamu maklum kepada cikgu ataupun apa yang kamu dah siap, kerja yang kamu siap. Kalau kita ikut juga belajar, isi kehadiran tapi tak hantar apa-apa maklumat pada cikgu, tak hantar kerja, cikgu tak akan beri TP pada kamu. Sebab macam mana nak nilai kalau kamu tak beri tahu apa yang telah kamu selesaikan. Okey? Baik. Seperti biasalah bila kita belajar, kita kena tahu TP1, TP2, TP3, TP4. Okey? Jadi saya harap semua bersedialah untuk belajar pada hari ini. Okey. Kita akan teruskan lagi tajuk yang telah kita belajar pada sebelum ini iaitu zaman prasejarah. Kita tahu zaman prasejarah ada 4 zaman. Sebelum ni kita belajar zaman Mesolitik, Neolitik, Paleolitik dan juga zaman logam. Kita di unit 6. Baik, sebelum belajar kita kena tahulah apa dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita lihat. Objektif kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami sejarah zaman prasejarah. Itu je umum. Yang cikgu nak murid Pak Mawar ni dapat tahu dan faham apa dia maksud ataupun apa dia sejarah yang berlaku pada zaman prasejarah. Okey, dari segi kriteria kejayaan, saya kamulah. Yang pertama, kamu dapat ataupun saya dapat menyatakan kegiatan sosial zaman prasejarah. Macam mana mereka hidup, apa yang mereka buat dan sebagainya. Yang kedua, saya dapat mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat zaman prasejarah. Yang ketiga, saya dapat menerangkan kegiatan ekonomi pada zaman Mesolitik dan Neolitik. Kita ada 4, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan logam. Cuma saya nak kamu boleh menerangkan kegiatan ekonomi yang berlaku pada zaman Mesolitik dan Neolitik. Okey? Okey, ini gambar. Semua orang tahu ini adalah gambar zaman prasejarah. Di mana kalau kita lihat, zaman prasejarah ni dia sinonim dengan kehidupan di dalam gua. Okey? Kalau kita lihat itu macam mana mereka nak sediakan makanan ke, nak panaskan badan, alat binatang dan sebagainya. Okey, jom kita tengok apa aktiviti seterusnya. Okey, saya rasa semua ada buku teks di depan masing-masing. Kamu boleh tunjuk buku teks muka 78 dan 79. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Iaitu kita akan belajar mengenai yang pertama, kegiatan sosial zaman prasejarah. Kita nak tengok macam mana kehidupan manusia zaman prasejarah. Okey. Kita tengok dulu kegiatan sosial zaman Paleolitik. Zaman paling lama sekali, 200,000 sebelum Masihi. Apa yang berlaku pada zaman ini? Pada zaman ini, manusia yang hidup pada zaman ini, mereka hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Nomad ni maksud dia berpindah randah. Sebab tu mereka hidup tinggal dalam kelompok yang kecil.
dan mereka tinggal dalam gua. Mereka ni sangat mahir menggunakan api untuk menghalau binatang buas. Okey, baik. Kita mula zaman Mesolitik. Zaman Mesolitik selepas zaman Paleolitik. Ia berlaku selepas 14,000 sebelum Masihi. Okey, baik. Tengok pula apa dia zaman, macam mana kegiatan kehidupan pada zaman Mesolitik. Okey, mereka hidup secara nomad juga dalam kelompok yang kecil lagi. Tinggal dalam gua, cuma sekarang ni bila berubah sikit, mereka tinggal di pesisir pantai dan juga muara sungai. Kalau zaman Paleolitik, mereka banyak tinggal dalam gua. Okey, lepas tu bila zaman Mesolitik dah berubah sikit kehidupan zaman tu, mereka dah pergi ke pesisir pantai dan juga muara sungai. Okey, kalau zaman Neolitik 3,000 sebelum Masihi, tengok macam mana kehidupan mereka pada zaman ini. Okey, mereka hidup menetap dalam kelompok yang besar. Okey, membina penempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Maknanya dah kurang dah hidup dalam gua berbanding dengan zaman Paleolitik dan juga zaman Mesolitik. Okey, itu zaman Neolitik. Okey, tengok juga zaman logam. Zaman logam ni berlaku 700 sebelum Masihi. Okey, baik. Zaman logam ni dah banyak berubah daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan kita akan tengok zaman logam di mana manusia pada zaman ini hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar lagi. Okey, mempunyai ketua sebagai pemimpin. Mereka dah pandai dah lantik seorang menjadi ketua. Okey, dan mereka mengamalkan adat dan upacara yang lebih tersusun. Berbezalah berbanding pada zaman Paleolitik, mereka tak ada ketua, hidup dalam kelompok yang kecil, berpindah randah dan sebagainya. Inilah kegiatan sosial atau kegiatan macam mana kehidupan zaman prasejarah, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Okey, jadi masa kriteria kejadian yang pertama tadi apa dia? Kamu ataupun saya dapat menyatakan kegiatan sosial zaman prasejarah. Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga zaman logam. Okey, seterusnya kita tengok pula kehidupan manusia zaman prasejarah ni dari segi kegiatan ekonomi, kegiatan apa yang mereka buat untuk meneruskan kehidupan mereka. Kalau zaman sekarang kita jual goreng pisang, jual air batu, bekerja di kilang dan sebagainya. Tapi kita tengok apa kegiatan ekonomi pada zaman dulu. Okey, zaman Paleolitik yang mula-mula sekali 200,000 sebelum Masihi. Okey, pada zaman ini mereka menggunakan peralatan daripada batu. Mereka mengutip hasil hutan dan memburu haiwan. Padahal mereka berkongsi makanan. Inilah untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka menggunakan peralatan daripada batu. Mungkin mereka nak hidupkan api, kan? Lepas tu nak cari makanan, nak buru hasil hutan, nak buru haiwan, dan mereka guna batu lah. Mungkin baling ke, kan? Nah, haiwan tu pengsan dan sebagainya tu. Jadi itulah mereka gunakan. Okey, pada zaman Mesolitik pula, pada zaman ini manusia menggunakan peralatan daripada batu yang lebih baik buatannya. Okey, katalah zaman Paleolitik tu batu tu mungkin bulat ataupun bujur, tapi pada zaman ini mereka cari batu yang lebih baik. Mungkin yang tajam sikit di hujung dia, kan, bagi memudahkan mereka nak mengutip hasil hutan, nak buru haiwan dan menangkap ikan di sungai. Okey, tempat mereka dah berubah, kan, mereka hidup di pesisir pantai, muara sungai, jadi mereka nak gunakan sesuatu yang tajam nak menangkap ikan. Mungkin mereka menggunakan kayu yang tajam untuk memudahkan mereka menangkap ikan. Dan perkongsian makanan masih lagi berlakulah pada zaman Mesolitik. Okey, pada zaman Neolitik pula, tengok apa yang berlaku. Pada zaman ini, mereka menggunakan peralatan dari batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Masa mereka guna batu, mereka mungkin asal, licin, kan, tak senang, kan? Bila mereka buru haiwan tu, mereka nak koyak ke, mereka nak siap ke, nak potongkan dan sebagainya. Pada zaman ini, mereka dah pandai mula bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar daripada tanah. Okey, tanah tu berhasilkan bekas lah untuk buat bekas, isi makanan dan sebagainya.
Okey. Dan pada ketika ini juga mereka dah mula menjalankan aktiviti perdagangan seperti bertukar barang dan pengkhususan kerja. Mungkin orang ni pergi cuci tanam, ada sebahagian pergi menangkap ikan. Macam zaman sekarang lah kan, pergi ke laut menangkap ikan, berkebun. Okey. Ternak haiwan tu kalau zaman dulu mungkin menternak rusa, okey, kancil ke, kijang ke, okey. Sama sekarang macam lembu, ayam, itik dan sebagainya lah. Kita tengok pula zaman logam. Zaman bila semakin berubah ni, nama ni adalah mengikut perubahan yang berlaku pada masa itu. Pada zaman logam, manusia menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam lah. Daripada biji timah tu mereka jadikan peralatan. Okey, perdagangan dan pelayaran menjadi aktiviti utama. Mula dah ada orang berlayar. Okey, aktiviti perdagangan bertukar barang menjadi semakin berkembang, menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Okay. Masa ini adalah mereka dah pandai dah buat duit daripada logam, mata wang dah ada dah. Jadi dulu mereka bertukar barang je. Kalau dia ada kata hasil hutan, yang bertukar dengan ikan dan sebagainya. Tapi bila zaman dah berubah, mereka pun dah mulakan hubungan dengan kerajaan. Okey, seterusnya kita tengoklah kegunaan peralatan zaman prasejarah. Okey. Ini contoh gambar-gambar lah yang saya boleh kongsikan dengan kamu. Itu zaman paleolitik. Batu. Daripada batu tu, batu macam tu mereka gunakan untuk membuat api. Okay, untuk potong kayu ke ataupun potong binatang yang mereka buru lah. Zaman paleolitik. Tengok zaman neolitik pula. Ini semakin berubah sikit lah. Mereka cari kreativiti tu mereka buat inovasi. Maknanya kalau batu tu mereka tebuk, mereka ketuk-ketuk jadikan lubang, letak kayu jadi tempat pegang dan sebagainya. Seolah macam buat tukul pula. Baik. Okey, ini adalah zaman Mesolitik, di mana pada zaman ini mereka nak buru binatang, benda tu dah tajam, tangkap ikan pun dah tajam, kutip hasil hutan. Dia dah pandai ke bumi mayat pada zaman ini. Kalau mayat tu ni, dia bengkokkan kaki dan sebagainya lah. Okay. Baik. Okay, ini adalah kita tengok zaman logam. Perubahan tu berlaku disebabkan manusia semakin kreatif, semakin berinovasi untuk membuat pembaharuan. Sebab tu zaman kita pun ada kreativiti dan inovasi kan. Sentiasa membuat perubahan dalam kehidupan. Okey, daripada batu tu mereka asah jadi tajam, bentuk seperti kapak, macam soket ke. Mereka perlukan ini peralatan ni untuk memburu binatang, untuk tangkap ikan. Kalau yang mereka tangkap zaman dulu binatang dalam hutan lah, ada rusa ke, mungkin tangkap rimau ke kan, kancil dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan peralatan ni yang sentiasa diubah suai bagi mereka bergerak untuk mencari sesuatu untuk meneruskan kehidupan mereka. Okeylah. Ini zaman logam. Ini antara kegunaan peralatan zaman prasejarah. Daripada batu akhirnya dapat dibentuk menjadi parang, menjadi lembing, menjadi kapak dan sebagainya. Seperti yang kita tengok sekarang, kalau kita tengok kapak, parang, daripada logam dan sebagainya adalah hasil kreativiti yang telah dilaksanakan atau terbuat pada zaman dulu lagi. Manusia ni sentiasa berfikir macam mana untuk membuat perubahan dalam kehidupan mereka. Sebab Allah jadikan kita akal untuk berfikir. Jadi setiap zaman tu ada perubahan. Kegunaan peralatan tu mengikut zaman. Keperluan mereka untuk menambah baik dalam kehidupan mereka. Seperti kita lah. Kita kena belajar, sentiasa berubah, sentiasa ingat memutuskan diri kita supaya kita berjaya suatu hari nanti. Cuma kalau kita lihat seperti penggunaan telefon. Kalau zaman dulu tak ada telefon. Cuma bila manusia dah mula berfikir muka zaman logam tu dah adalah cipta sikit. Macam mana peralatan. Zaman dulu kita guna, kan kita ingat dulu ada guna tin susu, sambung dengan tali, kan bercakap dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan tu berlaku sehinggalah sekarang. Berlaku hingga sekarang. Demi untuk meneruskan kehidupan setiap hari. Okey. Baik. Untuk aktiviti pada hari ini ialah tulis catatan berdasarkan tajuk yang berada pada hari ini dalam buku tulis sejarah. Maknanya kamu rujuk buku teks buku 8 dan 9 tu, tulis catatan kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Yang 4 tadi, kemudian
kegiatan ekonomi, kegiatan sosial ikut Pak Zaman tadi. Nak tengok macam saya buat pun boleh, dalam rujuk buku teks pun boleh. Kemudian saya akan beri sikitlah kuis atau soalan latihan dalam bagi link, dan juga saya akan masukkan dalam Google Classroom lah kepada yang dah siap dan dah boleh buat tu. Aktiviti pengayaan ada di situ. Okay. Jadi saya haraplah murid-murid Pak Mawar tidak ketinggalan lah untuk cuba membuka atau login Google Classroom. Maksudnya dalam tu ada macam-macam. Kita dah buat dah sebelum ni kan. Okay, tahniahlah kepada yang dah berjaya join kelas yang saya wujudkan dalam GC. Yang penting sekali, hari ni jangan lupa isi link kehadiran. Sebab itu adalah perkara penting sekali. Lepas tu bila dah siap kerja, hantar dalam grup sejarah kita. Barulah cikgu boleh tafsir atau nilai kamu atau beri TP pada kamu. Okay. Saya ucapkan tahniahlah kepada murid-murid Pak Mawar kerana berjaya ikuti PDPR pada hari ini dengan baik. Okay. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang untuk tajuk seterusnya. InsyaAllah dalam GC tu saya akan sentiasa beri kuis dalam bentuk kuizi ke Kahoot dan sebagainya bagi menambahkan lagi pengetahuan kita berdasarkan tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan. Sekian. Assalamualaikum.